warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Siti Zubaidah binti Sapar akan membentangkan kertas penyelidikan saya yang bertajuk Faktor-faktor menyumbang kepada tingkah laku ponteng dalam kelas remaja maktab rendah Sains Mara Serting atau pada Mara Sains Serting Negeri Sembilan. Okey. Okey. Kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab biasanya kebanyakan guru mempunyai masalah pelajaran konten terutamanya dalam sisi pembelajaran sekarang lah, pembelajaran online. Okey. Masalah ini semakin lama semakin banyak berlaku apabila pembelajaran online. So contohnya dalam kelas saya sekarang, jika ada dalam satu kelas saya mengajar lebih kurang 140 orang pelajar. Pelajar yang menghadiri kelas saya biasanya bukan lebih daripada 100 lah, kebanyakan dalam 20 orang pelajar akan tidak mengikuti kelas sesi online ini. So ini menjadi satu masalah kepada saya untuk meninjau kehadiran pelajar juga dalam satu masa sesi, kerana kita menggunakan sistem MSM, kami menggunakan sistem Microsoft Teams. So untuk saya memantau ke semua pelajar adalah sukar. Tapi dalam kajian ni, saya menggunakan kaedah temu bual dan saya menggunakan pembelajaran sesi dalam kelas lah. Masalah yang dihadapi. Di sini saya ada objektif kajian. Objektif kajian adalah untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi tingkah laku ponteng sekolah dalam kalangan remaja di Maktab Sains Mara Rendah Serting, meneliti impak ponteng sekolah secara holistik, menganalisis wadah persuaian bagi membendung masalah tingkah laku ponteng secara tuntas ataupun lebih rapi. Masalahnya adalah masalah belajar ponteng. Ponteng sekolah adalah masalah disiplin utama biasanya. So, masalah ini semakin lama semakin meningkat dan menjadikan keseluruhan masyarakat masa kini. Ini bukan sahaja memberikan kesan kepada pelajar, malah turut memberi kesan kepada pihak sekolah, komunitas tempat dan pihak guru itu sendiri. So, sebab itu saya memilih tajuk masalah tingkah laku. Saya pergi kepada dapatan metod kajiannya. Metod kajian yang saya gunakan adalah temu bual kualitatif, iaitu saya menggunakan kajian case ataupun mereka bentuk kajian temu bual, di mana saya menggunakan pelajar yang berusia 13 hingga 17 tahun. Tapi di sini disebabkan PKP, saya boleh memilih pelajar, saya telah memilih pelajar di antara usia 15 tahun dan 16 tahun, di mana 2 orang pelajar tingkatan 3 dan 3 orang pelajar tingkatan 5. Terdapat 2 orang pelajar perempuan dan 3 orang pelajar lelaki. Dalam proses pengumpulan data, predik menggunakan panduan soal semi struktur ataupun soal selidik lah, berdasarkan kepada soalan yang saya telah modify berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku ponteng sekolah dalam kalangan remaja. Saya juga menggunakan contoh-contoh soalan daripada kajian-kajian lepas. Ini contoh rumusan, rumusan metodologi kajian, kaedah kajian, kajian komunikatif, reka bentuk kajian, kajian case, persampaian kajian, persampaian bertujuan, bilangan responden, 5 orang informan atau 5 orang pelajar, teknik pengumpulan data, temu bual mendalam secara bersemuka, di mana terdapat soalan-soalan tambahan yang saya gunakan untuk mencari, untuk mendalami masalah pelajar itu sendiri. Instrumen kajian, panduan soalan struktur, analisis kajian, saya guna analisis tema, saya gunakan juga Microsoft Office dan juga Excel untuk membantu dalam untuk membentangkan saya punya data. Analisis data dan perbincangan. Ini hasil kajian yang saya telah dapat. Informan terdapat 5 orang informan, lelaki 3 lelaki dan 2 orang perempuan. Lelaki berumur 16 tahun dan perempuan berumur 15 tahun. Lelaki tingkatan 4, 3 orang dan perempuan tingkatan 3, 2 orang. Ini bagi saya dapat data daripada pelajar-pelajar yang bermasalah. Tempat tinggal mereka adalah sekitar Negeri Sembilan. Kebanyakannya mereka datang daripada sekitar lah. Terdapat juga pelajar perempuan
daripada kumpulan orang asli lah di dalam Negeri Sembilan. Okay. Bilangan responden berdasarkan jantina, so kita boleh tengok saya menggunakan 60% pelajar lelaki. Saya mudah sikit nak cari pelajar lelaki banding pelajar perempuan lah. Biasanya di MRSM. Okey, faktor masalah tingkah laku pelajar konten kelas ataupun sekolah di MRSM Serteng. Yang pertama, sikap nak malas dan tingkah dan tiada minat untuk belajar bagi pelajar itu sendiri. Yang kedua, beban tugas kerja rumah yang banyak daripada guru. Okey, yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Yang keempat, konflik keluarga. Yang kelima, gaya pembelajaran guru dalam kelas. Okey. Bila saya tengok data, okay, pelajar mengatakan mereka ponteng kelas biasanya adalah disebabkan mereka malas nak bangun pagi contohnya. Lepas tu bila mereka malas nak bangun pagi, mereka ada juga yang merasa seronok pergi kelas. Dan ada juga beberapa faktor lain macam serakan sebaya dan sebagainya. So, ini berdasarkan informan yang saya telah dapat. Terdapat juga informan lain yang mengatakan mereka kurang minat, mereka bosan dengan subjek tersebut yang cikgu ajar. So, ataupun subjek yang cikgu ajar itu kurang menarik. So, mereka hilang minat untuk menghadiri kelas yang berkaitan dengan subjek tersebut. Okay. Ada juga pelajar yang mengatakan mereka ponteng sebab tidak mereka malas untuk ataupun mereka tidak tahu macam mana nak mula pembelajaran ataupun ponteng sebab tidak terdapat minat terhadap pembelajaran. Okey, sebab yang kedua. Okey, terbeban dengan tugasan sekolah. Okey, berdasarkan responden yang saya dapat, terdapat juga pelajar yang merasa mereka ponteng kerana terbeban dengan kerja-kerja sekolah yang banyak di MRSM. Okey, memandangkan sistem MRSM yang berasrama penuh dan kebanyakan yang guru memberikan mereka tugasan seharian dan jadual yang padat menyebabkan mereka rasa penat di malam hari. So, bila di malam hari mereka mengantuk dan mereka malas untuk ataupun mereka tidak mampu untuk menyelesaikan kerja rumah yang dibagi. So, sebab itulah mereka ponteng kelas. Okey, seterusnya faktor yang keempat, pengaruh rakan sebaya. Okey. Pengaruh rakan sebaya adalah isu-isu yang paling selalu responden sebutlah. Kebanyakan responden sebut tentang ni, di mana mereka kawan-kawan mereka menyebabkan mereka ponteng kelas. Apabila kawan mengajak mereka, mereka rasa nak ikut. Okey. Pada awal tu ada yang takut, tapi semakin lama mereka semakin hilang rasa takut. Semakin lama mereka akan rasa hilang takut untuk mengikut ajakan ponteng kelas daripada kawan mereka. Okey, konflik keluarga. Okey, berdasarkan dua responden perempuan yang saya dapat, okey, di sini mereka menghadapi masalah keluarga di mana ibu bapa mereka telah berpisah. Ada yang tinggal di rumah nenek mereka, ada yang tinggal di rumah ayah mereka. So mereka rasa stres dengan keadaan keluarga mereka itu. Apabila datang ke sekolah, mereka pun rasa lagi stres. Ada yang mereka terpaksa untuk masuk MRSM. So sebab tu mereka tidak suka dan tidak minat untuk berada di MRSM. So faktor konflik keluarga ini sangat mendorong kepada tingkah laku masalah ponteng pelajar di sekolah. Okey. Last sekali adalah gaya pembelajaran guru dalam kelas. Okey, seperti yang kita tahu, jika guru pandai menarik hati pelajar untuk menghadiri kelas mereka, aktif dalam kelas mereka, maka guru itulah guru cemerlang. Begitu juga apa yang dinyatakan oleh para pelajar. Apabila guru sayang mereka ataupun guru lebih memberi perhatian kepada mereka, guru pandai menarik perhatian mereka, mereka suka untuk masuki kelas-kelas guru berkenaan. Tapi jika sebaliknya, maka pelajar akan menjadi kurang berminat, malas untuk menyertai kelas guru berkenaan. Lagi-lagi terutamanya mereka takut kepada guru-guru yang garang. So guru-guru yang garang biasanya menyebabkan pelajar takut dan malas untuk mengikuti kelas guru berkenaan. So pelajar akan cari masalah-masalah yang lain ataupun alasan-alasan yang lain untuk mengelak daripada mengikuti kelas guru berkenaan. Okey, secara kesimpulannya, para guru mengatasi masalah ponteng di sekolah ataupun di institusi mereka. Oleh itu,
Saya mendapati penggunaan dapatan daripada kajian ini dapat mengatasi masalah konten kelas dengan pelbagai strategi dan dalam gaya pembelajaran guru dengan meningkatkan motivasi dan sikap positif pelajar untuk lebih semangat menghadiri kelas daripada guru mereka dari semasa ke semasa. Justru itu, apabila kita meningkatkan motivasi pelajar, apabila kita meningkatkan semangat pelajar akan lebih berminat untuk menghadiri ataupun mengikuti pembelajaran di dalam kelas seharian. Okey, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar dalam tingkah laku penting seperti ini. Sikap malas belajar tadi, tiada minat belajar, terbeban dengan tugas sekolah, separuh dari pekerjaan sebaya, konflik keluarga dan gaya pembelajaran guru. Turut menjadi faktor tingkah laku konten belajar. Namun masalah ini still boleh hadapi bantuan program-program khusus seperti pemantapan saksi belajar, pemantapan gaya pembelajaran guru, perbagaikan kaedah dendaan, teguran yang lebih berkesan ke pelajar. Maka penglibatan guru dalam menangani masalah disiplin harus lebih dititik beratkan. So, saya harap dengan kajian ini, pihak guru ataupun yang merasam dapat membentuk disiplin belajar menjadi lebih mudah dan teratur. Oleh itu, kajian ini juga berharap dapat memberi bantuan dan manfaat kepada pihak luar ataupun sekolah, ibu bapa dan guru untuk mengatasi masalah ponteng dalam sekolah dalam kalangan remaja demi menghasilkan remaja yang lebih berpotensi dalam memimpin negara yang lebih berkaliber pada masa akan hadapan. Jika hal ini tidak memberikan implikasi yang tidak baik kepada diri pelajar, jika tidak, hal ini akan memberikan implikasi yang lebih tidak baik kepada diri pelajar itu sendiri, institut keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Kemungkinan negara akan menjadi negara yang kolaps pada suatu masa akan datang jika hal ini tidak ditangani dengan lebih baik dan segera. Sekian, terima kasih.